Kisah cinta seorang wanita yang tidak direstui oleh ibunya telah menjadi satu malapetaka besar dan menyayat hati sepanjang hidupnya. Itulah yang berlaku terhadap seorang wanita bernama Blanche Monnier. Apa yang berlaku terhadapnya itu benar-benar di luar jangkaan. Mari ikuti kisahnya. Blanche Monnier adalah seorang anak perempuan daripada keluarga bangsawan. Dia dilahirkan pada 1 Mac 1849 di Poitiers, Perancis. Disebabkan status keluarganya tergolong dalam kalangan orang berada, dia membesar dalam suasana yang mewah dan senang. Blanche juga mempunyai rupa paras yang cantik dan berpuatakan menarik hingga menjadi rebutan ramai golongan lelaki bangsawan di Perancis. Walau bagaimanapun, tidak semudah itu untuk Blanche menerima lamaran dan pinangan mereka. Bagi Blanche, erti cinta sejati tidak boleh diukur dengan wang. Namun pada tahun 1876, Blanche yang telah berusia 25 tahun mula merasakan keinginan untuk menemui pasangan hidup. Blanche seterusnya telah berkenalan dengan seorang peguam yang lebih tua darinya dan hatinya telah terpaut kepada lelaki itu. Blanche kemudian menceritakan tentang perasaannya yang sudah dimiliki peguam tersebut kepada ibunya yang bernama Louise Monnier dan di sinilah konflik anak dengan ibu bermula. Louise menganggap pilihan anaknya itu kurang sesuai kerana peguam itu bukan dari golongan bangsawan. Dia merayu agar anaknya melupakan peguam tersebut. Bagaimanapun hati Blanche sudah tetap, mengakibatkan pertengkaran panjang berlaku antara kedua-duanya. Ditambah pula Blanche didapati kerap keluar senyap-senyap untuk menemui kekasihnya itu. Menyedari Blanche yang teguh mempertahankan pilihan hatinya, Louise bertekad untuk memberi hukuman yang akan membantu Blanche berubah fikiran. Blanche telah dipaksa dan diarahkan naik ke loteng gelap sebagai usaha untuk mengubah fikirannya. Walaupun hanya dibekalkan dengan sisa-sisa makanan dan persekitaran yang tidak sempurna selama beberapa hari, tetapi kekuatan cinta Blanche terhadap peguam itu tetap kuat dan tidak terjejas. Berang dengan kecekalan hati anaknya, Louise bertindak lebih sadis, iaitu dengan merantai Blanche di situ agar pergerakannya terbatas. Blanche mula dipukul dan ditanggalkan pakaiannya untuk dibiarkan berbogel bagi memastikan niatnya untuk berkahwin dengan peguam itu berubah. Namun Blanche terus nekat dengan pilihannya. Hati Blanche yang terus berdegil memaksa Louise terus bertindak lebih kejam. Satu-satunya tingkap yang ada ditutup dan dipaku dengan papan untuk mengelakkan cahaya memasuki ruang tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Nasib Blanche di atas loteng gelap itu akhirnya kekal menjadi penjara buatnya. Di situlah dia hidup, makan dan minum apa saja yang diberikan kepadanya. Akibat rantai yang membelenggu membuatkan pergerakannya terbatas, semua urusan dilakukan hanya di sekitar kawasan yang dapat dicapai. Tanda tanya mengenai kehilangan gadis itu dikaburi ibu dan abang kepada Blanche yang bernama Marcel. Mereka mengatakan bahawa Blanche telah dihantar ke United Kingdom untuk menyambung pelajaran. Tidak lama selepas itu, Blanche dikatakan pula sudah tamat pelajaran tetapi memilih untuk berhijrah dan menetap di Scotland. Situasi itu tidak berubah walaupun pada tahun 1885 peguam yang disukai Blanche telah pun meninggal dunia, 9 tahun selepas Blanche mula dikurung. Tidak ada sesiapa yang cuba menyangkal misteri kehilangan Blanche daripada komuniti mereka. Sehinggalah pada tahun 1901, seorang individu yang tidak dikenali akhirnya memberikan pesanan sulit kepada pihak polis menceritakan tentang seorang perempuan yang telah dikurung. Pihak penyiasat percaya surat itu ditulis oleh pembantu rumah keluarga Monnier yang pernah berkhidmat di situ. Seterusnya pada 23 Mac 1901, pihak polis merancang untuk melakukan siasatan ke atas rumah agam Monnier. Louise yang membenarkan mereka masuk menyiasat pada awalnya tidak mendapati apa-apa yang aneh. Tetapi salah seorang petugas menyedari wujud bau kurang menyenangkan dari bahagian atas rumah tersebut, iaitu bilik di bahagian loteng yang berkunci. Mendapati di situlah punca bau busuk, mereka kemudiannya memecahkan kunci bilik itu barulah terungkai segala-galanya. Mereka menemui Blanche Monnier yang pada ketika itu sudah berusia 50 tahun sedang terbaring dalam gelap dalam suasana busuk yang sangat sukar digambarkan.
Beratnya menyusut kepada 25 kg, tidak lagi mampu berdiri sendiri akibat dirantai selama 26 tahun 2 bulan tanpa mampu bergerak. Dengan penemuan itu, tangkapan terus dibuat ke atas Luis Monier dan Marcel yang pada ketika itu juga berusia lebih 50 tahun tetapi belum berkahwin dan masih menetap bersama ibunya. Berdepan siasatan, kedua-dua anak beranak Monier yang bertindak mengurung Blanchard cuba mempertahankan diri. Abang Blanchard menyifatkan apa yang berlaku selama pengurungan itu adalah atas perancangan ibunya. Marcel terlepas daripada hukuman penjara 1 tahun yang dijatuhkan kepadanya selepas hakim mendapati Luis turut sama memanipulasi, memaksa dan mengugut anak lelakinya itu untuk melakukan kerja gila tersebut. Luis Monier pula dijatuhkan hukuman penjara namun tidak sempat dipenjarakan kerana telah meninggal dunia kerana mengalami sakit jantung akibat kehadiran orang ramai di rumahnya yang mencerca apa yang telah dilakukan. Ada juga pihak berpendapat Luis sengaja membunuh diri dengan ubat-ubatan. Bagi Blanchard yang telah kehilangan kekasih serta 26 tahun hidupnya pula, psikologinya telah terganggu teruk dan usianya sudah dianggap lanjut menyukarkan dia untuk memulakan kehidupan baru dengan normal. Lagipun Blanchard pastinya trauma untuk meneruskan kehidupannya di rumah tempat dia dikurung itu yang kini diwarisi oleh Marcel. Jadi Blanchard dihantar ke satu-satunya tempat yang boleh membantu dirinya iaitu di sebuah hospital mental yang terletak di daerah Blois, dengan harapan dapat membantu kesihatan mentalnya menjadi lebih baik. Blanchard yang disahkan mengalami gangguan mental gemar memakan najis sendiri kerana telah menjadi rutin dan tabiat hariannya sepanjang tempoh pengurungan sebelum itu. Dia juga suka menayangkan kemaluannya kepada orang lain akibat kesan dibiarkan berbogel selama bertahun-tahun lamanya dan kerap mengalami halusinasi. Begitulah kisah kehidupan Blanchard Monier selepas ditemui. Dia telah menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan itu selama 12 tahun sebelum meninggal dunia pada 13 Oktober 1913, ketika berusia 64 tahun.